Selama 7 dekad lebih, Datuk Yusof Haslam berdiri seperti tiang batu dalam industri perfilman Malaysia, kukuh, diam dan penuh rahsia. Beliau membina Empire Scope Productions bukan dengan kata-kata, tetapi dengan karya, dengan filem-filem yang menjentik nurani masyarakat dan drama-drama bersiri yang menjadi cermin kepada realiti sosial negara. Namun, sepanjang usia emasnya yang kini mencecah 71 tahun, beliau jarang, jika pernah, membuka hati sepenuhnya kepada dunia. Hari ini, semuanya berubah. Suatu petang yang mendung di Kuala Lumpur, Yusof Haslam muncul dalam satu forum tertutup bersama sekumpulan kecil wartawan dan penggiat seni. Tidak lagi sebagai pengarah filem berjaya, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang bergelut dengan tubuh yang tidak lagi sekuat dahulu. Di sebalik raut wajah yang masih mengekalkan kewibawaan seorang polis gerak khas, suaranya kedengaran lebih serak, nadanya lebih berat, dan setiap kata-kata dilafazkan dengan penuh pertimbangan. Ia bukan sekadar sesi temu bual biasa. Ia adalah luahan jiwa yang telah terpendam selama 71 tahun. Saya sudah lama diam, katanya dengan tenang, kerana saya fikir, biar kerja saya berbicara. Tapi makin hari, makin banyak suara dalam diri ini yang mahu keluar. Suara yang menyimpan luka, harapan, dan penyesalan. Satu detik yang tidak akan dilupakan dalam perbualan petang itu adalah ketika beliau menyentuh tentang tubuhnya yang semakin lemah. Saya kini bergantung pada ubat untuk kawal tekanan darah, kolesterol, jantung, dan ada hari-hari saya bangun dengan rasa sesak nafas. Tapi lebih menyakitkan adalah rasa yang terbuku dalam hati selama bertahun-tahun tentang siapa saya sebenarnya. Ia bukan keluhan, tetapi satu pengakuan, sesuatu yang penonton filmnya tidak pernah tahu, dan mungkin tidak sangka, datang daripada seorang yang kelihatan begitu sempurna di layar kaca. Antara kisah paling menggugah adalah tentang filem-filem yang tidak pernah dihasilkan, idea-idea yang terkubur kerana tekanan industri, kerana takut tidak mendapat sambutan, atau kerana beliau sendiri tidak bersedia untuk mendedahkan sisi paling rentan dalam dirinya. Salah satunya ialah skrip tentang seorang pengarah tua yang hidup dalam bayang-bayang kejayaannya sendiri, berusaha mencari makna kehidupan setelah tubuhnya mula gagal melayani impian yang masih membara. Saya tulis skrip itu hampir 15 tahun lalu, tapi saya simpan. Ia terlalu dekat dengan saya, terlalu jujur. Yusof Haslam juga berkongsi tentang ketakutannya terhadap kematian. Bukan kerana takut hilang nyawa, tetapi kerana takut meninggalkan dunia tanpa pernah berkata apa-apa secara peribadi. Saya tidak mahu dikenang hanya sebagai seorang pengarah. Saya mahu orang tahu saya juga seorang ayah yang pernah gagal, seorang suami yang kadangkala terlalu obses dengan kerja, dan seorang manusia yang selalu mencari erti di sebalik kesunyian. Apa yang menjadikan pengakuan ini lebih menyentuh adalah latar masa yang tepat. Dunia kini semakin menghargai kejujuran, ketelusan, dan suara-suara yang sebelum ini disenyapkan oleh kejayaan materialistik. Dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap naratif luka dan pengampunan, suara Yusof Haslam akhirnya terasa begitu relevan, begitu diperlukan. Ia bukan hanya tentang seorang individu, tetapi tentang generasi lelaki Melayu yang dibesarkan untuk menyembunyikan emosi, menanggung beban dalam diam, dan dianggap kuat kerana tidak mengadu. Saya tidak menyesal diam selama ini, katanya sambil tersenyum pahit. Tapi saya harap suara saya hari ini dapat jadi sesuatu untuk orang lain. Kalau bukan untuk mengubah, setidaknya untuk mengingatkan. Pengakuan Yusof Haslam ini telah menjadi perbualan hangat, bukan sahaja di kalangan penggiat seni, tetapi juga dalam kalangan anak muda yang kagum bagaimana seorang tokoh legenda
sanggup membuka kelemahan dirinya secara terbuka. Ia menjadikan beliau lebih manusia, lebih boleh didekati, dan lebih dihormati. Dan mungkin inilah babak paling dramatik dalam hidupnya. Bukan di lokasi penggambaran, bukan di kerusi pengarah, tetapi di hadapan cermin, melihat dirinya sendiri dengan jujur, dan akhirnya berkata, "Inilah aku." Bukan sekadar polis gerak khas, tapi seorang lelaki tua yang ingin didengar sebelum semuanya terlewat. Dalam suasana senja yang semakin kelabu, Yusof Haslam menoleh keluar tingkap kaca pejabat lamanya di Scope Productions. Di bawah sana, kelihatan pohon-pohon besar yang pernah menjadi saksi kepada langkah kakinya selama puluhan tahun, kini bergoyang perlahan ditiup angin petang. Bunyi deru enjin dari lebuh raya berdekatan masih seperti dahulu. Konsisten, kadang menghentak telinga, kadang memudar. Tapi anehnya, semua itu kini terasa begitu jauh, seakan tidak lagi miliknya. Di atas meja kayu jati yang sudah mulai kusam, masih terletak sebuah skrip yang belum selesai, diselitkan nota-nota kecil bertulis tangan dengan dakwat biru yang sudah sedikit luntur. Di hujung skrip itu, satu catatan ringkas berbunyi, akhirnya dia bersuara, tapi adakah sesiapa mendengar? Itu bukan skrip fiction semata, itu cerminan dirinya. Di dinding pejabat tergantung poster-poster filmnya. Sembilu, Maria Mariana, Gerak Khas The Movie. Watak-watak ciptaannya seperti hidup kembali dalam pikiran, seolah datang berbaris di pintu dan menatap tuan mereka yang kini kelihatan lebih rapuh dari sebelumnya. Di satu sudut, tergantung sehelai jaket kulit hitam yang dulu sering dipakainya ke set penggambaran, simbol kelelakian, disiplin, dan wibawa. Namun jaket itu kini hanya tergantung kaku, seperti tidak lagi tahu siapa pemiliknya. Di atasnya, lapisan debu nipis seolah mengisyaratkan bahwa masa telah bergerak, dan tubuh yang pernah mengisinya kini tidak lagi sama. Yusof mengambil jaket itu perlahan, memeluknya sejenak. Ingat lagi masa kita ke set pasrah, di tengah malam, hujan lebat. Tapi semua kru tunggu saya tiba, bisiknya sendiri. Tangannya menggigil, bukan kerana sejuk, tetapi kerana kenangan yang terlalu berat untuk ditampung oleh tulang tua yang mula rapuh. Dulu, saya beri arahan dengan suara tegas. Semua orang hormat. Tapi sekarang, saya cuma mahu satu perkara. Ada yang sudi duduk dan dengar saya bercakap, bukan kerana saya Yusof Haslam, tapi kerana saya manusia. Anak-anaknya, Syamsul dan Syafiq, pernah beberapa kali menasihatinya supaya rehat sahaja, nikmati usia tua. Tapi dalam diam, Yusof tahu, jiwa seninya belum padam. Setiap kali mendengar bunyi klap papan tanda aksi, setiap kali terlihat kamera dihidupkan, jantungnya berdegup seperti lelaki muda, berumur 30-an. Tapi tubuhnya, ia kini menjadi musuh diam yang perlahan-lahan menariknya jauh dari semua itu. Beliau tidak banyak makan sekarang, katanya, makanan sudah tiada rasa. Tetapi beliau masih simpan satu balang kecil kuih bangkit yang dibuat oleh istrinya semasa Aidilfitri 2 tahun lalu. Dia tidak makan pun, hanya membukanya sesekali, mencium aromanya, dan mengingati masa-masa mereka duduk bersama di dapur, ketika semuanya masih sederhana dan tiada tekanan dunia hiburan. Satu malam, ketika seluruh rumah sudah sunyi, Yusof duduk di bilik bacaan kecilnya. Hanya diterangi lampu meja berwarna kekuningan, beliau menyelak album gambar lama, potret dirinya di lokasi film pertama, bersama para pelakon yang sebahagiannya sudah pun meninggal dunia. Beliau berhenti pada satu gambar hitam putih. Dirinya berdiri di belakang kamera, tangan bersilang, wajah penuh keyakinan. Saya tak pernah ambil gambar ini dengan niat jadi kenangan, katanya. Tapi sekarang, setiap helaian gambar adalah sisa nyawa saya yang masih tinggal. Detik itu, pembaca seolah dapat mendengar detak jam dinding yang berdegung makin perlahan.
seolah masa juga tunduk hormat kepada lelaki yang akhirnya membuka pintu hatinya selepas 7 dekad berdiam. Suasana bilik itu bukan lagi sekadar ruang peribadi. Ia menjadi ruang suci pengakuan, tempat segala topeng ditanggalkan, dan segala beban yang dipikul dalam diam akhirnya dileraikan satu demi satu. Dengan gaya tubuh sedikit membongkok, Yusof bangkit perlahan dari kerusi usangnya. Di luar jendela, bulan penuh menggantung megah. Beliau menatap langit, seolah mahu menyampaikan sesuatu kepada bintang-bintang yang berkelip. Mungkin harapan, mungkin perpisahan, atau mungkin hanya sekadar pengakuan bisu bahawa akhirnya beliau bersedia menjadi manusia. Bukan legenda, bukan pengarah, tapi hanya seorang lelaki bernama Yusof Haslam yang kini sedang mencari suara terakhir dalam diamnya. Namun begitu, walaupun segala yang dicurahkan tampak seperti sebuah pengakuan penuh, ada sesuatu yang tetap tidak dapat disingkap. Yusof Haslam, walau telah membuka banyak simpul dalam jiwanya, masih menyimpan beberapa simpul terakhir yang enggan dileraikan. Setiap kali beliau kelihatan bersedia untuk menyebut sesuatu yang lebih dalam tentang seseorang atau satu peristiwa dalam hidupnya yang jelas membekas kuat, beliau akan terhenti, matanya tertumpu ke satu titik di lantai, dan hanya senyum nipis yang muncul sebagai penutup kata. Senyuman itu bukan tanda lega, tetapi seperti satu pagar, satu dinding nipis yang melindungi sesuatu di baliknya. Ada benda saya simpan bukan sebab takut, tapi sebab belum sampai waktunya, katanya kepada seorang wartawan muda yang kelihatan seperti ingin bertanya lebih lanjut. Tiada siapa tahu dengan tepat apakah rahsia itu. Ada yang berkata, beliau pernah menulis satu jurnal pribadi, penuh dengan nota-nota yang tak pernah dikongsi. Bukan untuk penerbit, bukan untuk keluarga, tetapi untuk seseorang yang tidak diketahui siapa. Dalam beberapa temu bual, beliau pernah menyebut mengenai seorang sahabat lama yang mengajarnya menulis skrip, tetapi nama itu tidak pernah didedahkan. Apabila ditanya lanjut, beliau hanya menjawab, "Kalau saya sebut, nanti semua orang akan pandang saya lain." Antara para kru lama yang masih setia, ada bisik-bisik tentang satu skrip film yang kononnya begitu pribadi dan penting bagi Yusof, hingga beliau enggan membenarkan sesiapa menyentuhnya. Skrip itu diberi nama sementara, Gelap yang Tak Bernama. Kononnya ia ditulis selepas beliau menghilang seketika daripada dunia hiburan selama beberapa bulan, bertahun-tahun lalu, atas alasan kesihatan. Tetapi tidak ada siapa yang pernah melihat naskah itu, kecuali mungkin seorang editor tua yang kini juga sudah lama bersara dan enggan memberi sebarang kenyataan. Di rumahnya terdapat sebuah bilik yang tidak pernah dibuka kepada umum, bukan perpustakaan, bukan bilik kerja, hanya dikenali sebagai bilik hitam. Setiap kali ditanya tentang ruang itu, beliau hanya mengangkat bahu dan berkata, "Itu tempat saya simpan perkara yang saya sendiri belum bersedia untuk faham." Pernah sekali cucunya yang paling sulung cuba mengintai melalui celah pintu, dan katanya ada ratusan pita lama, gambar Polaroid, serta surat-surat bertulis tangan dengan dakwat merah, disusun rapi dalam kotak-kotak kayu kecil. Siapakah mereka dalam gambar? Apa yang tertulis dalam surat-surat itu? Mengapa dakwat merah? Semuanya terus menjadi bayang samar dalam kisah hidup yang kelihatan seperti sudah terlalu panjang untuk dijelaskan. Dan kini, dengan tubuh yang kian uzur, langkah yang semakin perlahan, tangan yang bergetar ketika memegang cawan, mata yang kadang-kadang perlu dipejamkan lebih lama untuk mengusir pening, ramai menjangkakan beliau akan mengungkap segalanya, menyerahkan segala memori kepada dunia. Namun tidak. Seperti seorang pelakon utama dalam filem noir klasik, Yusof Haslam memilih untuk meninggalkan penonton dengan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Ada malam-malam tertentu,
beliau akan duduk berseorangan di bangku hadapan rumahnya, ditemani radio lama yang memutarkan lagu-lagu era 70-an. Bila lagu P. Ramlee atau Sudirman bergema di udara, beliau akan menyanyi perlahan, seolah bukan untuk sesiapa, hanya untuk dirinya sendiri. Sekali-sekala, beliau akan menoleh ke belakang, seolah-olah seseorang pernah berdiri di situ. Seseorang yang hanya dia tahu, atau mungkin seseorang yang masih ditunggu. Saya tahu, ramai yang fikir saya sudah bersedia untuk buka semuanya. Tapi, hidup ini bukan film. Tidak semua perlu ada ending yang jelas. Kadang-kadang, biar penonton teka sendiri. Itulah yang menjadikan Yusuf Haslam masih relevan, masih misteri, masih hidup dalam hati ramai, walaupun jasadnya kian melemah. Kerana dalam setiap keluh yang tidak diungkap, dalam setiap senyum yang tertahan, dan dalam setiap keputusan untuk tidak menjawab, ada naratif yang lebih kuat daripada 1000 dialog. Dan sementara dunia menanti akhir kisahnya, beliau terus berjalan perlahan di lorong sunyi miliknya, meninggalkan jejak-jejak samar yang membuat semua orang bertanya, apa sebenarnya yang belum dia katakan? Pagi itu, langit Kuala Lumpur berwarna kelabu pucat, tidak mendung sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuatkan suasana terasa lengang dan sedikit menyesakkan dada. Seorang pembantu rumah membuka langsir kamar tidur Yusuf perlahan-lahan, membiarkan cahaya samar-samar meresap masuk. Di atas meja sisi, masih ada secawan teh yang tinggal separuh, sudah sejuk, dan satu buku kecil berkulit keras bertulisan tangan halus. Untuk yang belum saya ceritakan. Beliau tidak berada di dalam kamar, bukan juga di ruang tamu atau di belakang rumah tempat beliau selalu memotong pokok bonsai kecilnya. Hanya keheningan yang menggema, seperti rumah itu sedang menarik nafas panjang, menanti sesuatu yang tidak diketahui bentuknya. Di ruang bacaan, ya, disitulah beliau, duduk di kerusi kayu yang lama. Bahunya diselubungi kain selimut nipis, wajahnya tenang, memandang keluar jendela. Namun pandangannya seperti menembus jauh, lebih dalam dari apa yang dapat dilihat oleh mata biasa. Di tangannya tergenggam sekeping gambar lama. Potret hitam putih seorang lelaki muda dan seorang wanita, berdiri di tepi sungai dengan senyum yang tidak pernah muncul dalam mana-mana dokumentari atau wawancara. Tiada siapa tahu siapa mereka. Dan Yusuf, dia tidak menjelaskan apa-apa tentang gambar itu walaupun ditanya berkali-kali. Cuma satu kali, dalam satu perbualan sunyi dengan cucunya, beliau menyebut, ada cerita yang hanya boleh diceritakan dengan diam. Di atas meja ada skrip baru. Tajuknya ditulis dengan pensel, samar, hampir tidak terbaca. Beberapa halaman pertama penuh dengan coretan, watak-watak yang belum diberi nama, dialog yang seolah-olah ditulis dari serpihan kenangan. Di halaman ketiga, ada satu ayat tunggal, dilingkari. Jika engkau baca ini, ketahuilah bahwa aku belum habis menulis siapa aku. Dan itulah yang mengganggu mereka yang membaca, bukan kerana skrip itu belum lengkap, tetapi kerana ia seperti tidak pernah dimaksudkan untuk selesai. Seperti hidup Yusuf Haslam sendiri. Seperti suara hatinya yang akhirnya keluar, bukan dalam bentuk pengakuan yang jelas, tetapi sebagai pantulan-pantulan kecil yang berserakan dalam setiap pergerakan perlahan, setiap jeda dalam kata-katanya, dan setiap benda yang sengaja ditinggalkan tanpa keterangan. Di dalam peti lama berwarna hijau di bawah katil, dijumpai beberapa pita VHS tanpa label, beberapa surat yang tidak bertanda tangan, dan satu jam tangan usang yang tidak berdetik. Tiada siapa tahu maksudnya. Anak-anaknya bertanya, tetapi tiada nota, tiada petunjuk. Mereka biarkan begitu saja. Seperti yang ayah mereka ajarkan, kadang-kadang tidak tahu adalah satu cara untuk lebih menghargai. Dan begitulah akhirnya, atau mungkin bukan benar-benar akhir. Hanya sebuah ruang kosong yang dibiarkan terbuka,
cukup luas untuk sesiapa mengisinya dengan tafsiran sendiri. Kerana dalam setiap jalan hidup yang panjang dan berliku, akan ada pintu yang tidak dibuka, lampu yang tidak dinyalakan, dan nama-nama yang dibiarkan bergema tanpa jawapan. Mungkin itulah yang beliau mahu sejak awal, bukan untuk dikenang sebagai pengarah legenda, bukan untuk dimaknai secara total, tetapi sebagai sebuah cerita yang terus bergetar di ruang antara kenyataan dan teka-teki. Satu bayang bergerak perlahan melintasi dinding, ditiup cahaya pagi yang tidak pasti arahnya. Dan dalam kesunyian itu, kita semua bertanya, mungkin dalam hati, mungkin hanya dalam diam. Apakah yang sebenarnya telah beliau simpan begitu lama?